Hey guys, selamat petang. So petang ni saya nak buat satu resepi yang mana resepi ni asalnya adalah resepi orang dusun Kadazan Sabah. Tapi saya dah olah sikit, so lebih kurang lah kan. Macam derhaka lah, resepi derhaka. Nama dia kalau resepi yang asal ni Hinava. So kalau Hinava ni sebenarnya dia macam gunakan ikan yang fresh. Dia buat macam kerabu ikan lah. Okay, kita tengok bahan-bahan yang ada. Kita ada ikan tuna. So, yang ni saya guna tuna dalam tin, tuna dalam air. Oh, Akbar. And then kita ada peria. So, saya guna peria katak lah. Kalau tak suka pahit, boleh guna peria yang biasa, yang besar sikit tu. Okay, saya ada, sebenarnya dia kena guna limau kapas ataupun boleh guna limau nipis. Tapi saya ada buah orange saja. Lemon pun tak ada, saya guna buah orange je. So, itu namanya resepi derhaka. Dan saya ada sekeping mi sudin. So ni mi sayur ni. Saya memang plan saya nak makan dengan mi sayur lah. Dan bahan-bahan yang lain seperti 3 ulas bawang merah, 2 ulas bawang putih, 1 inci halia dan juga 1 batang cili merah. Okay, jom follow saya sediakan bahan-bahan untuk untuk permulaan. Saya akan hiris semua bahan-bahan ni. Tapi sebelum tu saya kita buang dulu dia punya tengah ni. Okay. So konon-konon tadi ingatkan tadi nak sagat je, sagat pula tumpul. So yang ni kita tunggu nipis. Nipis-nipis. Ini kita potong nipis-nipis. Okay, nak tahu kita tahan pahit ke tak? Boleh cuba. Cubalah makan mentah-mentah. Boleh ke tak kan? Cuba kadar kepahitan dia ni saya tak mampu nak tanggung. So apa yang saya buat? Ni tadi kita akan rendamkan bersama dengan air panas. Kita tuang bersama dengan air panas. Biarkan seketika supaya rasa pahit tu hilang. Boleh juga tambah dengan sedikit garam. Okey, kita biarkan dulu. Okay, sementara kita nak tunggu yang ni, kita ketepikan dulu. Pula bawang, halia, bawang putih dan juga cili. Okey, kita akan hiris dulu cili. Macam kerabu isi ikan lah kan. Lebih kurang lah. Cuma ni kita panggil dia Hinava. Hinava. Gitu. Okay, ni untuk bahagian cili. Kita buat halia ni. Halia ni dia bagus tau. Dia antara one of superfood. Sebenarnya kalau pakai isi ikan tenggiri kan, dia memang membantulah untuk menghilangkan bau hanya ikan kan. So ni kita hiris je. Okay, sebab kita nak rata, buatlah macam mana pun. Macam saya suka dia macam ni halus. Jadi senang saya rata. Tak adalah nampak besar kan. Hati-hati So nanti kita akan tengok hasil dia. Kita akan makan bersama dengan mi sayur. Mi sayur daripada mi sudin. Okay, siap ni. Untuk halia. Ini pun sama juga. Kita potong halus. Okay, hati-hati Yang ni boleh je cincang, nak cincang ke, ataupun nak potong hiris ke. Ikutlah suka hati kita. Ni
Ni saya semua nak hiris, tapi nak hiris kecil-kecil. Macam tu. Kurang okay, dan bawang-bawang ni sebenarnya bagus lah. Jadi superfood untuk kita kan. Dah siap dah bawang putih. So ini pun kita akan pindahkan masuk dalam pinggan dulu. Dan kemudian kita hiris pula bawang merah. Bawang merah ni, so dia macam urat ni kan. Kita nak potong dadu kan. Tangan je. Okay. Jadi macam kerabu kan. So kita adjust lah bahan-bahan dia. Kalau tak suka bawang boleh kurang. Sebenarnya bawang ni bagus sebagai superfood dalam makanan kita. Lagi-lagi kalau kita nak diet. So bawang ni bagus lah sebagai superfood dalam makanan kita. Okay, ni bahan yang kita siap hiris. Ni kita punya peria. Okay. So apa lagi yang tak ada tadi? Yang tak ada tadi kita nak buat ni dia punya apa tu? Kita punya tuna tadi, yang tuna dalam peti ni saya dah buangkan air dia. So kita masukkan. Okay. Dan kita tambahkan dengan secubit garam. Ni nama dia secubit. Okay, dan kita gaul lah. Okay. Kita dah siapkan tuna. Dah letak garam semua kan. Ini bahan-bahan ni tadi kita boleh terus dimasukkan. Kita masukkan bawang merah, kita masukkan bawang putih, kita masukkan halia dengan cili. Kita masukkan je semua sekali. Semua sekali kita masukkan, and then kita gaulkan dia. Nampak tak? Hinava kita, hinava ikan tuna kita. Dia macam kerabu ikan kan, tapi ni makanan orang dusun Kadazan Sabah. Dan diorang kebanyakannya akan gunakan ikan tenggiri. Tapi saya tak jumpa tadi ikan tenggiri. Saya gunalah ikan tuna. Mereka kata menurut inilah orang Sabah, ikan lagi hanya dia lagi sedap sebenarnya. Gitu kan. Nampak tak hinava ni? Nampak dengan dia punya halia, bawang, cili. Okay, kemudian sebab tadi kan saya tak ada limau kapas ataupun limau, jadi saya nak guna buah orange je. Marah orang Sabah ni kalau nampak saya buat. Tapi tak apa, sebab kita nak buat apa yang ada kan. Jadi sebentar kita guna je apa yang ada. Kita janganlah kalau tak ada kita tak buat kan. Padahal benda kita boleh adjust. So kita perah lah. Perah limau ni memang, kalau kita guna ikan yang fresh betul-betul tu, better guna limau nipis lah. Kalau tak ada limau kapas tu. Macam saya gunakan tuna kan. Macam tuna ni kategori ikan yang dah ada dengan rendaman air dia. Jadi macam okey lah. Dia tak adalah bau hanya tu kuat kan. Kita try dulu sebelum letak sayur. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa kurang. Saya nak letak sikit lagi.
Dia betul lah, kalau guna limau lagi sedap sebenarnya. Kalau guna orange ni dia tak rasa. Betul lah, tak rasa pun. Tapi sebab ni je yang saya ada. Jadi kita gunalah apa yang ada ya, kawan-kawan. Okey, dan yang last sekali kita boleh masukkan peria kita ni. Ni peria kita. Sekejap saya buangkan air yang rendaman ni. Okey, saya dah siapkan tadi. Kita masukkan je peria ni. Sihat tak sihat? Saya punya Hinava ni. Kawan-kawan Dah siap pun Hinava kita ni. Senang sangat. Dia macam kerabu. Masya Allah, nampak sedap kawan-kawan. Nampak sangat menyelerakan. Okey, kita ketepikan dulu Hinava ni. Kita nak rebus mi sudin. So, kita akan hidangkan lah kemudian. Okey, kita rasa buat kali yang terakhir. Sebelum kita finalize presentation. Okay. Saya rasa macam saya perlukan lagi sedikit garam. Okay. Ikutlah kita rasa kita kan. Kita rasa kita nak makin sikit. Yang penting tak terlalu masin sangat. Alright. Okay, siap Hinava kita. Siap So yang ni mi baby saya gunakan mi sayur baby. So mi sayur baby ni, okey, yang ni mi sayur baby ni sesuai ni sebab dia tanpa garam dah. Untuk baby yang dah boleh makan solid food, kita boleh recommend lah makan mi sayur daripada mi sudin. Dan hari ni saya nak makan dengan Hinava. Untuk portion diet kan. Satu keping ni pun sudah memadai. Jom kita tengok hasil satu keping ni macam mana. So biarkan mendidih seketika. Okay, untuk mi sayur daripada mi sudin ni, bila kita rebus dia, kita pastikan mi kering ni tadi dia dah separa lembut. Baru kita boleh usik-usik lah untuk elakkan mi ni dia patah sebelum dia lembut. Sebab mi kering ni dia sangat sensitif. So, kalau kita rebus lepas tu kita usik dia akan menyebabkan mi mudah patah lah. Okay, ni nampak sekeping tadi portion. Saya rasa cukup banyak lah untuk portion diet, memang sesuai. Okay, mi pun dah terlerai cantik. So, kita kejap lagi boleh tutup api dan kita boleh hidangkan dengan Hinava. Hari ni saya nak tunjukkan cara yang lebih advance macam mana kita boleh gunakan lemak yang sihat daripada minyak olive ni untuk mi sayur kita. Macam yang ni, saya ada minyak extra virgin olive oil ni. So, untuk extra virgin ni, dia sesuai untuk kita buat dressing untuk macam salad kan. Dressing salad ataupun kita boleh juga gunakan untuk, nampak tak? Saya lumurkan di atas mi sayur ni. Dia sebagai salah satu sumber lemak sihat. Omega 3. Tapi kena pilih ni lah, minyak olive oil yang memang extra virgin. Yang memang sesuai untuk dressing punya. Okey, kita dah siap. Jom kita tengok untuk bahagian presentation pula. Ini untuk bahagian presentation. Untuk plating lah. So, yang ni tadi saya dah sediakan pinggan. So, ni tadi saya akan letakkan ke semua satu keping mi sayur daripada mi sudin ni. Nampak tak? Portion untuk satu. Ni mi baby. Dia portion untuk ni satu genggam. Dan kemudian kita dah susun macam ni. Kita akan letakkan Hinava di bahagian atas. Wow. Okay, ni bahagian untuk protein
protein. Kalau mi sayur ni dia sumber karbo. Kita ada sumber protein daripada quinoa. Macam ni ya kawan-kawan. Menu diet kita. Quinoa bersama mi sayur daripada mi sudin. Okay, untuk bahagian protein ni, macam mana kita nak agak saiz dia? Untuk diet, kita akan pastikan bahagian pengambilan protein ni selebar satu tapak tangan kita. Kalau macam ni tak cukup lah kan. Kita boleh je tambah. Ikut saiz tapak tangan masing-masing jangan ikut saiz tapak tangan saya. Mungkin tapak tangan saya ni besar sikit kan. Kalau anda yang kecil, ikut saiz tapak tangan anda. Okey, dah siap pun quinoa dan juga mi sudin. Selamat menjamu selera. Terima kasih kerana menonton. Okay, sekejap lagi kita nak ambil gambar. Bye. Guys, quinoa and mi sudin. Masya Allah, subhanallah. I ada rakam video, so tunggu, stay tune. Quinoa and mi sayur daripada mi sudin. Menu diet kita.